Tuan-tuan dan puan-puan, sambil berbasikal pada pagi yang indah ini, saya terfikir nak buat video. Video tajuk apa ya? Apa yang penting nak disampaikan ni? Saya rasa ada satu topik penting nak disampaikan, iaitu topik Wahabi. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau diperhatikan dalam video-video saya, ada beberapa yang saya menjelaskan salah faham tentang Wahabi. Lalu, para penonton pun ada yang bertanya sama ada direct ataupun secara umum di ruangan komen, Kapten ni Wahabi ke? Kenapa nak bela Wahabi? Ataupun, terbongkar rahsia dia memang Wahabi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada apa dengan Wahabi ni sampai saya pun sibuk nak membelanya? Apakah saya ni Wahabi? Okey, itulah beberapa persoalannya. Pertama sekali, apakah dan siapakah yang dimasukkan dengan Wahabi? Wahabi ni kalau ikut definisi saya ialah apa-apa akidah ataupun ibadah yang berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu. Ia berbeza dengan kebiasaan masyarakat kita. Maka itulah Wahabi. Jadi saya ulangi, apakah dia Wahabi? Wahabi itu ialah apa-apa akidah ataupun ibadah yang berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan dalil hadis, tetapi berbeza dengan kebiasaan masyarakat kita. Ringkasnya, apabila seseorang itu cuba berinteraksi dengan agama ni secara ilmiah, secara dalil, secara hujah, dia akan dituduh sebagai Wahabi. Sebab itu saya membela Wahabi. Bukan sebab saya Wahabi, bukan sebab saya pro Wahabi, tetapi sebab saya dan rakan-rakan saya mahu melakukan satu anjakan paradigma, satu lonjakan paradigma untuk mengubah cara beragama di Malaysia ini daripada cerita-cerita saja, daripada petua-petua saja kepada berdasarkan sesuatu yang ilmiah, berdasarkan dalil, berdasarkan hujah, juga berdasarkan kata-kata ulama yang dirujuk secara tepat. Bukan sekadar para ulama kata zikir ni berat untuk kita, so kita buat zikir yang ringan. Tak nak macam tu. Okay? Kita nak berdasarkan ilmiah. Dan rakyat Malaysia sekarang ni pun, umat Islam di Malaysia sekarang ni pun, telah ada kesedaran bahawa kenapa agama kita ni selama ni berdasarkan cerita-cerita macam bedtime story saja, macam cerita-cerita stand-up comedy saja. Sebab kebanyakan rakyat kita sekarang ini, alhamdulillah, sudah memiliki pendidikan tinggi. Mereka kebanyakannya telah masuk universiti, telah memiliki kelulusan yang tinggi. Bukan sekadar diploma, bukan sekadar degree, tetapi sampai master, sampai PhD. Saya seorang je SPM. Saya ni SPM. Kalau ikut kelulusan kertas, SPM saja. Dan keputusan SPM pun entah ke mana dah. Okey? Jadi, mereka pun terfikir, kalau dalam urusan dunia, tak kisahlah subjek, engineering ke, architecture ke, law ke, medicine ke, aviation ke, atau dalam bidang pengajaran, cikgu apa, kita ni bersifat ilmiah. Kenapa dalam hal agama kita bersikap cincai? Bersikap asalkan ustaz kata, asalkan ustazah kata. Maka mereka pun hendak bersikap ilmiah dalam agama. Mereka mula bertanya dalil. Mereka mula buka kitab, nak tahu kitab mana ni. Dan sikap seperti ini, di sisi sebahagian agamawan, mereka suka. Sebab agamawan itu sendiri, mereka yang ilmiah. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, di sisi sebahagian agamawan yang jenis museum negara. Kenapa museum negara? Sebab mereka ni cara lama. Cerita saja, asalkan ini, ini haram, ini makruh, ini wajib, ini sunat. Mengikut jumhur yang mana? Di sisi mazhab Syafi'i begini, betul ke? Sebab saya sendiri pernah dengar dalam kuliah di surau ke, di masjid ke, sebab selalunya datang untuk solat isyak berjemaah kan. Jadi kadang-kadang kuliah maghrib tu dah di penghujung, sesi soal jawab. Dengar orang tanya. Jadi penceramah jawab sekadar mengikut mazhab Syafi'i sekian. Mengikut mazhab Syafi'i sekian. Mengikut jumhur sekian. Bila saya dengar pun, rasanya mazhab Syafi'i yang saya tahu lain. Di sisi jumhur yang saya tahu lain. Tak ada dalil, tak ada hujah. Jadi mereka menggunakan alasan mazhab Syafi'i, alasan jumhur sebagai hujah. Padahal kalau kita kaji sendiri subjek tu, rasa ini bukan pandangan mazhab Syafi'i. Ini pandangan Ibn Taymiyah.
Ini bukan pandangan jumhur. Ini jumhur Malaysia, bukan jumhur para ulama. Okey, jadi mereka ni, saya panggil Ustaz Muzium Negara sebab mereka ni style lama. Mereka masih di takuk yang lama. Mereka ni masih menganggap orang Islam di Malaysia ni semuanya IQ rendah-rendah. Jenis yang tak bijak. So, kita tak payah nak ajar tinggi-tinggi sangat. Nak ajar tinggi-tinggi kena pergi kelas khas kononnya. Nak ajar berdasarkan dalil kena pergi kelas khas kononnya. Jadi mereka ni dengan takuk lama, dengan style lama, ajar pun cara lama. Padahal umat Islam sekarang ini telah pun ada kesedaran untuk menjadikan agama, belajar agama, berinteraksi dengan agama secara ilmiah, secara dalil, secara hujah. Tapi macam mana nak buat ni? Alamak, lalu mereka ini, yang sebahagian ni cuba menakut-nakutkan umat Islam di Malaysia ni dengan gelaran Wahabi. Wahabi ni sebab Wahabi ni dia punya bunyi pun, dia punya nada pun macam negatif. Jadi kalau seseorang tu cuba hendak bersikap ilmiah, dia akan dituduh negatif. Maksudnya, hang jangan pandai-pandai sangat. Kalau hang pandai sangat, hang tanya aku soalan, aku tak tahu jawab. Itu maksudnya. Tapi ustaz tu, sebab dia dah famous, dia selebriti, dia famous dekat YouTube, famous dekat TikTok, pandai bercakap, pandai buat suara menangis. Setengah-setengah ustaz ni kan, Ustaz Muzium Negara ni, dia boleh buat suara menangis-menangis berdasarkan satu kisah, berdasarkan satu hadis, di mana hadis tu hadis palsu. Hadis tu hadis dhaif jiddan. Tapi dia punya boleh buat begitu emosi, boleh buat begitu penuh perasaan berdasarkan kisah palsu. Okey, jadi tak apa. So, sekarang ni kita nak bersikap ilmiah. Mereka tak mampu bersikap ilmiah. Nak kata saya tak tahu, tak maco lah. Tak maco lah. So, mereka menakutkan orang daripada bersikap ilmiah dalam agama dengan tuduhan Wahabi. Jika tuan-tuan dan puan-puan tak percaya, sila cuba. Okey, kalau dalam WhatsApp group, Telegram group, orang duk hantar petua-petua tu kan. Cuba tanya. Boleh saya tanya, apa dalil sebalik petua ni? Mesti ada yang muncul, kamu ni dah berubah jadi Wahabi ke? Tanya dalil jadi Wahabi. Kan, cuba di kuliah tu, kuliah maghrib ke kuliah subuh ke, Ustaz, saya baca dalam tafsir Ibn Katsir, sekian-sekian, saya tak berapa faham. Ustaz boleh tolong jelaskan? Dia pun macam, jangan tanya banyak-banyak, itu Wahabi. Dia macam tu tau. Cuba baca kitab Al-Um. Kitab Al-Um oleh Imam Syafi'i, semua ada kan? Apa dia? Tak ada. Mazhab Syafi'i kan? Kalau mazhab Syafi'i, kitab Al-Um oleh Imam Syafi'i mesti ada. Kalau tidak ada ni mazhab, tak tahu nak sebut. Okey, cuba baca kitab Al-Um. Kemudian cuba bawakan apa yang Imam Syafi'i sendiri sebut dalam kitab tu kepada masyarakat kita. Mereka akan tuduh anda Wahabi, padahal anda membawa sesuatu yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kita ni kata je mazhab Syafi'i, tapi setakat mana Syafi'inya? Tuan-tuan dan puan-puan belajar kitab mazhab Syafi'i yang mana? Yang ada kitab Fardu Ain je kan? Jadi benda-benda macam ni kita cuba bersikap ilmiah. Ustaz tu sendiri tak pernah baca kitab Al-Um. Ustaz tu sendiri tak pernah baca kitab tafsir. Tak tahu lah apa dia baca. Lalu bila dia tengok di kalangan orang-orang awam, macam saya pun orang awam, sikit pandai, dia takut. Dia rasa tercabar. Maka dia menakut-nakutkan kita dengan tuduhan Wahabi. Dan tuduhan Wahabi ni begitu power, begitu menyengat, sampai-sampai kita ni boleh berhujah, dalil hujah. Mereka hanya balas, ini Wahabi lah ni. Ini Wahabi lah ni. Okey? Kemudian mereka cuba takut-takutkan lagi dengan gelaran ini. Kononnya gerakan Wahabi ni, gerakan Muhammad bin Abdul Wahab ni, di Semenanjung Hijaz dulu, sebelum ditubuhkan Saudi Arabia, mereka ni banyak membunuh para ulama, banyak membunuh umat Islam. Bukan bunuh 2-3 orang, bunuh beribu-ribu orang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya satu soalan. Serius ni saya nak tanya satu soalan. Dalam bab manakah di dalam pengajian Islam ini, dalam agama Islam ini, seseorang itu boleh sewenang-wenangnya menuduh seorang Muslim yang lain sebagai pembunuh? In which part of Islam, in which chapter of Islam, a Muslim can accuse another Muslim as a murderer? Not only murderer, but commit mass murder. Melakukan pembunuhan beramai-ramai. Yang duk cerita ni ustaz tau. Ustaz di meja ceramah, di masjid, di rumah Allah, membuat fitnah. Kononnya Muhammad Abdul Wahab and gang
di Saudi dulu melakukan pembunuhan beramai-ramai, begitu ramai ulama, begitu ramai umat Islam, jemaah haji apa dibunuh tanpa ada apa-apa bukti. Jadi sekali lagi saya tertanya-tanya, mereka ni ustaz, mereka bercakap di rumah Allah dan mereka semenang-menangnya membuat tuduhan Wahabi ni membuat pembunuhan. Jadi dalam bab mana? Dalam ajaran Islam ini, kita ni semudah-mudahnya boleh menuduh seorang Muslim yang lain sebagai pembunuh. Bahkan kita ni sebenarnya terhadap orang non-Muslim pun kita tidak boleh sewenang-wenangnya menuduh dia seorang pembunuh. Itu adalah fitnah, itu adalah dusta. Apatah lagi untuk menuduh sesama umat Islam. Kemudiannya, bila ustaz ni membuat tuduhan sedemikian, yang duduk ramai-ramai tu, apa pasal seorang pun tak angkat tangan tanya bukti? Oh, ish, Wahabi ni. Ish. Sampai sekarang, antara trauma yang masyhur dengan Wahabi ni ialah mereka dahulunya membunuh beramai-ramai umat Islam di Semenanjung Hijaz yang sekarang ni dikenali sebagai Saudi. Tanpa mengemukakan apa-apa bukti. Tanpa mengemukakan, bila kita tengok movie kan, cerita detektif ke apa ke kan, bila ada kes pembunuhan, I want to see the body. Kalau cerita mafia ke, gangster ke, dah ni ke, I want to see the body to confirm he is dead. Kan. Mana badan, mana jenazah, mana mayat ramai-ramai tu. Kata yang dibunuh 30,000, 300,000, tuan-tuan, zaman dulu tu, bukan ada jengkaut nak korek dalam-dalam pergi tanam. Kalau benar dah bunuh sampai 30,000, 300,000, kalau benar, tak larat nak gali kubur. Kan, kemungkinan besar biar di situ saja. Mana buktinya? Where is the proof of that mass murder that you claim happened? Bukti pun tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah-kisah pembunuhan disebut dalam kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang hidup di Hijaz ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan, tak tahu ke kitab sejarah ni, cerita sejarah, versi sejarah itu bergantung kepada orang yang menulis tu. Macam kita di Malaysia ni, di Tanah Melayu dulu zaman penjajahan British. Kita ada pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan. Betul? Di sisi British, dalam buku sejarah mereka, mereka menulis pejuang-pejuang itu sebagai orang yang jahat, orang yang teroris, orang yang membunuh, orang yang menakutkan. Itu di sisi mereka. Tetapi di sisi kita, mereka itulah pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Nampak bezanya tu. Jadi sekarang ini, kalau betul ada kitab-kitab sejarah Semenanjung Hijaz yang menerangkan pembunuhan itu, yang menulis tu siapa? Yang menulis tu termasuk mereka yang dihalau daripada sana ke? Termasuk mereka yang duk buat aktiviti-aktiviti salah kat sana ke? Yang dia tak boleh nak sembah kubur lagi, dia tak boleh nak sembah batu apa semua tu lagi, lalu dia pun menulis. Jadi sekadar ada nukilan sejarah, itu bukanlah bukti untuk mengatakan gerakan Muhammad Wadud Wahab pada zaman dahulu melakukan pembunuhan beramai-ramai. It is as simple as that. For you to accuse a fellow Muslim, for you to accuse a fellow human being committing murder, you must bring some proof. Because during hari akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala will ask you, why do you make such and such accusation to among your brothers? Kenapa di hari akhirat kelak Allah akan tanya, kenapa kamu membuat sekian-sekian tuduhan kepada sesama umat Islam? Nak jawab apa? Nak jawab buku ni sebut. Nak jawab orang ni sebut. Bukti tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sungguh hairan, ya, tak habis lagi kehairannya itu. Ialah kenapa ataupun bagaimana berita itu sangat mudah tersebar. Sampai, ialah ada seorang ustaz yang tidak bertanggungjawab, yang tidak amanah, tidak jujur menceritakan perkara itu. Katakanlah, yang lain pun angguk, yang lain pun cerita. Langsung tak ada perasaan tanggungjawab, langsung tidak ada perasaan bersikap adil. Yang, aku ni sebenarnya membuat tuduhan. Aku ni sebenarnya membuat fitnah. Padahal aku pun tak ada bukti. Jadi, stop. Kalau pun anda tak setuju dengan gerakan Muhammad Awad, tak setuju dengan Wahabi, tak apa, up to you. Tapi jangan membuat fitnah. Jangan membuat tuduhan-tuduhan sedemikian. Ya, tuan-tuan dan puan, itu yang pertama. Tentang tuduhan pembunuhan beramai-ramai. Tuduhan kedua, geng-geng Wahabi ni asyik-asyik nak membida'ahkan. Membida'ahkan umat Islam. Dah bida'ah tu sesat.
dah sesat tu masuk neraka, kemudian mensyirikkan. Betul. Dah kalau benda tu bid'ah, takkan kami nak sebut sunnah. Dah kalau benda yang kamu buat tu bid'ah, takkan nak kami kata okey. Baik, saya tanya soalan lain. Bid'ah, lawannya sunnah. Kami mengatakan amalan yang kamu buat itu, akidah yang kamu pegang itu adalah bid'ah. Dan kami bagi dalil, kami bagi hujah. Sekarang ini, anda berani tak berkata, kontra balik bahawa apa yang anda lakukan itu ialah sunnah. Sebab bid'ah, lawannya sunnah. Kami menyatakan bahawa itulah bid'ah. Sementara yang sunnah yang lain ini. Sekarang anda berani tak berkata bahawa apa yang anda lakukan itu ialah sunnah juga. Tak berani kan? Habis itu apa? Bid'ah, sunnah anda angkat tengah-tengah. Buat apa nak tengah-tengah ni kalau sunnah Nabi yang jelas ada? Kan sayang Nabi, kan sambut maulid. Buktikan kasih sayang itu dengan mengikuti Nabi. Bukannya buat amalan-amalan, kemudian letak bunga ros, bunga carnation, apa semua tu atas dasar hasanah. Padahal ia bukanlah hasanah pun. Hasanah itu pada ukuran anda. Ia adalah subjektif. Yang penting hasanah itu hendaklah pada ukuran Allah dan Rasulnya. Dan apa yang Allah turunkan? Syariat Islam yang original tu. Akidah Islam yang original. Ibadah Islam yang original. Itulah yang sebenarnya yang indah. Itulah yang sebenarnya yang hasanah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi. Okey, kami kata kamu buat bid'ah. Kamu nak kontra balik. Kamu berani tak berkata itu sunnah? Sebab kalau kamu kata padahal itu bukan sunnah, kamu berdusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Can you say what you are doing is sunnah? I'm sure you cannot say that. So now what are you doing? Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, memang dah benda tu bid'ah. Kita kata bid'ah, takkan nak janganlah buat, tak bagus. Jangan. Tak, sampai bila nak lemah lembut ni? Kan orang kita ni pula jadi tak masuk. Cakap lemah lembut tak masuk, cakap kasar sikit terasa. Apa ni? Okey ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gerakan Wahabi ini adalah satu ombak yang memang sekarang ini sedang sedang memasuki Malaysia. Tapi ia bukan ombak tsunami yang memusnahkan. Ia adalah ombak yang macam orang pergi surfing. Best. Sebab ia berdasarkan ilmu. Kita berakidah. Orang tanya, kamu akidah tu macam mana? Kita ada ayat Quran sebagai dalil. Kita beribadah. Orang tanya, kamu buat tu kenapa? Kamu tak buat kenapa? Kita ada dalil. Orang yang tak setuju tu, kamu buat ni kenapa? Para ulama' berkata dalam sekian-sekian kitab. Oh, aku dapat mimpi. Aku dapat kasyaf. Pergi buat agama sendirilah. Then you can say whatever you want to say. If you want to be a Muslim, you follow Islam. Islam is the Quran and the Sunnah. Follow the Quran and Sunnah. Don't make your own stories. You want to make your own drama, you want to make your own story, go ahead. Dalam urusan-urusan lain. Ini kita bercakap urusan agama. Dan agama ini milik Allah dan Rasulnya. Bukan anda, bukan tok guru anda, bukan tok syekh anda. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, sebab itu saya ini menjelaskan tentang Wahabi. Bukan sebab saya Wahabi, bukan saya nak mewahabikan orang-orang, tapi nak menjelaskannya. Sebab Wahabi ini sebenarnya adalah satu arus perubahan di mana umat Islam di Malaysia mahu beragama berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, berdasarkan hujah. Sebahagian, bukan semua, sebahagian orang-orang agama yang jenis style lama ni, yang saya sebut Muzium Negara ni, mereka kalau ada aktiviti, mereka bagi kuliah. Kalau tidak, mereka balik duduk Muzium Negara. Sejarah. Mereka ni tidak ikut perkembangan zaman. Orang sekarang sudah berubah kepada dalil, kepada hujah, kepada ilmiah. Mereka masih cerita yang lama-lama lagi. Dan mereka ni tercabar dengan gerakan Wahabi ni. Dengan gerakan mengubah cara beragama di Malaysia ni berdasarkan ilmu. Sebab itu mereka cuba menakut-nakutkan orang ramai dengan gelaran Wahabi, dengan fitnah bunuh ramai-ramai, dengan fitnah kononnya menerakakan, mensyirikkan apa ke. Padahal yang dikatakan bid'ah ialah amalan. Orang tu tak semesti masuk neraka sebab dia tak tahu, dia keliru, dia salah faham, dia bertaubat. Banyak sebab lain yang ada. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut dengan Wahabi. Jangan layan ustaz-ustaz yang menuduh Wahabi. Bila saya jawab tuduhan Wahabi itu pun satu perkara lain. Saya nak buktikan bahawa apabila ustaz-ustaz tersebut mengkritik Wahabi, mereka tak tahu apa tu Wahabi. Mereka hanya membuat fitnah saja. Saya tak tahu di mana nilai ketakwaan pada mereka tu. Macam saya. Kalau saya tak tahu tentang sesuatu aliran, kekumpulan, saya tak adalah nak buat cerita. Macam saya Salafi. Saya tak kenal Asy'ariyah. Saya tak adalah buat cerita sekian tentang Asy'ariyah. Sebab saya bertakwa kepada Allah. Semua fitnah yang saya cerita tu Allah akan tanya balik. Jadi saya tak cakap apa-apa tentang Asy'ariyah pun. Kan sebab saya Salafi, saya mengikut generasi Salaf.
Dan ustaz-ustaz ni, kalau tak setuju Wahabi, cubalah lakukan kritikan yang ilmiah. Kritikan yang jujur, amanah. Kita pun, oh yalah Wahabi ni pun bukanlah semua betul, ada yang salah juga. Tapi lakukan kritikan ilmiah. Tetapi asyik dia membuat tuduhan-tuduhan kosong. Yang lepas tu saya jawab. Dan ternyata tak baik nak sebut. Jadi, okey tuan-tuan dan puan, panjang pula video cerita tentang Wahabi. Jadi, ayuh ya, kita membersihkan salah faham tentang Wahabi ni. Wahabi ni lah apa-apa akidah, ibadah, berdasarkan dalil, hujah, ilmiah. Okay, tapi berbeza dengan kebiasaan masyarakat. Dan digeruni oleh sebahagian ahli agama. Lalu ahli agama itu cuba menakutkan orang ramai dengan gelaran Wahabi itu. Dengan macam-macam fitnah yang mereka sendiri akan dipersoalkan oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Okey, panjang cerita dah kan? Okey, cukuplah tu. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.